Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis tersebut berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Kebah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Puan Yang Terutama Pengiran Hairani binti Pengiran Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Dan Puan Yang Terutama Hajah Nur Huda binti Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Ahmad, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Aman Kerajaan Hashimiyah Jordan. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama San Nam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea. Puan Yang Terutama Norin Ahsan, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Tuan Yang Terutama Jan Bas Khan, Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun. Tuan Yang Terutama Michael Nell Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia. Dan Tuan Yang Terutama Che Rada, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja. Kebah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Perdana Menteri Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Abang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebah Dulia Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Very much work hard. You are visit to Japan to return to Greece. I also stage reception President His Majesty. Ke arah memupuk dan menjalinkan hubungan baik persaudaraan di antara ahli jawatan kuasa takmir masjid dengan jemaah Masjid Kampung Kilanas khasnya serta semua penduduk kampung. Malam tadi, ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan menganjurkan majlis ramah mesra Hari Raya Aidilfitri diselajurkan berhari raya dengan anak-anak yatim Kampung Kilanas. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku penaung satu ahli jawatan kuasa takmir masjid Kampung Kilanas. 14 orang anak yatim turut diraikan di majlis tersebut.
Pendekatan inklusif terutama di kawasan luar bandar dikenalpasti dapat mengurangkan stigma terhadap isu kesihatan mental. Usaha tersebut disentuh dalam program Sangkut pengenalan asas kaunseling bagi belia-belia kampung dan mukim dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan Belia Imtiaz dengan kerjasama QHAD Brunei dan Ali Yusri Aspire Group AYAG. Program berlangsung di Pusat Pembangunan Masyarakat Big Begawan Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Perasmian program disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Diadakan selama 3 hari program latihan kemahiran asas kaunseling disertai oleh 30 orang bagi setiap sesi. Program antara lain dihasrat meningkatkan kecekapan pemimpin komuniti dalam memberi sokongan emosi kepada individu yang mengalami tekanan psikologi dan menggalakkan pembudayaan nilai empati dan komunikasi terbuka dalam kalangan masyarakat. Majlis Belia Daerah Tutong dengan kerjasama persatuan-persatuan gabungan di bawahnya mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma bagi tabung kebajikan anak-anak yatim daerah Tutong yang diserahkan oleh Awang Ahanapi bin Haji Mahadi, Naib Yang di-Pertua MBDT. Sambutan antara lain bertujuan memeriahkan suasana Aidilfitri di samping mengeratkan hubungan silaturahim. Pendidikan bahasa Arab seawal usia kanak-kanak dapat membantu mengembangkan asas beragama dan memperkukuh kemahiran berbahasa yang bersifat global serta memberi peluang berkomunikasi dan interaksi secara meluas. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Bahasa serta Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan dengan kerjasama Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menganjurkan kegiatan pendidikan bahasa Arab di peringkat awal kanak-kanak. Diadakan buat kali kedua, aktiviti berlangsung di Dewan Taska berkenaan di Jalan Kebangsaan. Hadir Dr. Hajah Norwati binti Haji Abu Bakar, penolong Rais Hal Ehwal Akademik Kupu SB. Lebih 500 pelajar Taska menyertai kegiatan berkenaan yang dikendalikan oleh guru-guru Taska bersama mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa Arab dan kursus minor pendidikan awal kanak-kanak Kupu SB. Kegiatan antara lain bertujuan meningkatkan minat mempelajari bahasa Arab melalui aktiviti pengajaran yang menarik. Juga hadir Dayang Hajah Hafizah binti Haji Salat, Pengetua Taska berkenaan. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi akan diadakan selama 3 hari berturut-turut bermula malam ini sehingga 24 April 2025 dengan tema Akal Sehat dengan Al-Quran. 6 qari dan 6 qari'ah akan memperdengarkan bacaan masing-masing pada musabakah membaca Al-Quran yang akan berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Peserta-peserta qari yang akan bertanding di musabakah membaca Al-Quran terdiri daripada Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri, Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili, Awang Haji Hazwan bin Haji Salim, Awang Abdul Kawil Aziz bin Haji Abdul Rajid dan Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya. Manakala peserta-peserta qari'ah terdiri daripada Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Dayang Amal Nazirah binti Haji Asmat, Dayangku Alia Syahirah binti Pengiran Haji Jofri, Dayangku Amal Zahirah binti Pengiran Haji Jofri, Dayang Nurodaah binti Haji Asmat dan Dayangku Almal Hazirah binti Pengiran Haji Jofri.
120 pelajar tahun 9 dan 10 yang mewakili 26 buah sekolah di seluruh negara dan 10 pelajar daripada inisiatif BIBD Alaf menyertai program SEL Young Innovators SELYI diadakan dengan kerjasama syarikat minyak Brunei Shell dan Seria Energy Lab SEL. Pelancarannya berlangsung di Sekolah Menengah Lambak Kiri. Program berkenaan bermaklumat memupuk dan memperkasakan belia tempatan dengan kemahiran abad ke-21 termasuk pengekodan, pengatur caraan, kemahiran reka bentuk, percetakan 3D dan robotik. Selain itu, ia juga menampilkan beberapa siri bengkel dinamik dan praktikal sehingga Julai tahun ini, diikuti dengan pertandingan robotek dan inovasi kebangsaan pada September nanti. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Daerah Temburong dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong mengadakan kempen derma darah diadakan sempena Hari Buku Sedunia 2025. Kempen berlangsung di perpustakaan tersebut. Sebanyak 28 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen tersebut. Selain membantu meningkatkan lagi jumlah bekalan darah, kempen bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan dan kebaikan menderma darah. Kerja-kerja penyucian tangki air Binturan Penanjung Kem dilaksanakan hari ini, 22 April 2025. Kerja penyucian dilakukan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tinggi. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Kawasan Rancang Perumahan Negara Mengkubau, Jalan Paya Pancur, Jalan Bukit Bintagur, Jalan Bukit Sinaldur dan kawasan sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah terutama kawasan-kawasan tanah tinggi malam ini. Gangguan disebabkan kerja-kerja penyambungan paip dan pemasangan air valses di kawasan RPN Mengkubau bermula pukul 9 malam hingga kerja-kerja selesai. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Keseluruhan simpang 52, Sengkang 55, Sengkang 30, Kampung Mata-Mata dan kawasan sekitarnya akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tinggi. Ini adalah disebabkan kerja-kerja segera pembaikan paip bocor di nombor 17 simpang berkenaan yang sedang dalam pelaksanaan sehingga kerja-kerja selesai. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sementara itu, Kampung Perpindahan Lugu, Kampung Perpindahan Lambak Kiri, Brakas Kem, Kampung Lambak Kanan, Kem Pertahanan ABDB, Kampung Tanah Jambu, Kampung Salam Bigar, Kampung Meragang dan kawasan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tinggi. Ini berikutan kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di Lebuh Raya Muara Tutong yang sedang dalam pelaksanaan. Separuh jalan di Jenjabat Gadong, Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah Halam Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara pada hari Khamis 24 April 2025 sehingga kerja-kerja selesai. Penutupan tersebut akan bermula pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Ia adalah bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jenjabat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.